Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan dan puan, rakan-rakan semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan kita puan kata kepada tuan dan puan yang boleh menyertai sesi pagi ni. Saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum kepada tuan dan puan semua, dan kepada rakan-rakan Facebook hari ini. Alhamdulillah saya berada di home space office saya ni yang kecil ni sebenarnya, dan hari ini hari Selasa dalam minggu, kita boleh sebut sebagai minggu yang terakhir bulan Januari ni, alhamdulillah. Dan cuaca pun macam biasa tak cerah sangat, agak mendung sedikit. Sekarang ni di Kajang lah. Mungkin suasana di keadaan dan juga keadaan di lokasi tuan dan puan mungkin berbeza, tapi apa-apa pun alhamdulillah kita ada satu lagi hari untuk kita teruskan dalam usaha untuk kita menjayakan hari-hari yang seterusnya. Jadi tak kiralah tuan dan puan ini sebagai usahawan ataupun tuan dan puan sebagai pengurus yang dilantik dalam syarikat yang tuan dan puan bekerja atau seumpamanya, ia merupakan salah satu perkara yang we should be grateful for. Maksudnya kita panjatkan sentiasa kesyukuran itu kerana kita sentiasa ada satu lagi hari yang dikurniakan, hari yang baru pada setiap hari. Jadi pagi ni tuan dan puan, sebenarnya saya milih satu lagi topik tentang pengurusan keuangan, yang mana antara topik yang pendekatan yang saya bawa hari ini adalah siapa sebenarnya ataupun pihak-pihak yang macam mana sebenarnya yang ada kepentingan kepada penyata kewangan syarikat kita. Laporan kewangan kita memang lihat the financial reports internally as the CEO or as the managers of the company, we normally have access to all the financial reports. Tetapi bila kita kata financial statement, penyata keuangan itu dia bukannya bank statement, dia penyata keuangan, dia sebenarnya masih lagi berbentuk P&L, balance sheet, masih lagi dalam bentuk-bentuk itu. Jadi penyata-penyata ini ataupun laporan-laporan ini yang dah siap tu, sebenarnya siapa yang sepatutnya ada hak ataupun ada specific interest kepada laporan-laporan ini. Jadi tuan dan puan, tak kira bisnes kita sama ada bisnes kita kecil ke bisnes kita besar ke, sale kita sebulan 10,000 ke sale kita sebulan 100,000 sekalipun, ada pihak-pihak tertentu sebenarnya yang ada hak ataupun ada specific interest kepada financial statement ataupun laporan keuangan bisnes kita itu tadi. Jadi pagi ni saya bawakan perbincangan yang orang kata agak ringkas untuk tujuan itu supaya kita faham selain daripada keperluan kita kata nak bayar cukai lah, nak submit kepada submission untuk audit lah, submission kepada SSM lah seumpamanya. Sebenarnya laporan keuangan ataupun financial statement yang kita ada, financial report, financial statement yang kita ada itu ada banyak fungsinya. Dia bukan satu sahaja. Jadi kita tak boleh kata nak sediakan laporan keuangan tu sebab nak bayar cukai, sebab nak ambil loan, sebab nak beli rumah, nak beli kereta. Itu adalah result kepada adanya laporan keuangan. Itu adalah hasilnya. Jadi kita sebagai usahawan, kita tak boleh diversify sangat tentang tujuan kita ada laporan keuangan. Tapi yang penting kita ada supaya kita ada kuasa penuh. We must have our financial reports or our financial statements ready, so we have full control in our business to make good decision. Itu sebenarnya tujuan utamanya. Jadi selepas itu akan ada hasil lah. Kita dapat uruskan cukai dengan baik, dapat menguruskan pematuhan dengan baik, tak dikenakan denda, dapat menguruskan strategi perniagaan kita dengan lebih baik. Itu adalah result, itu adalah hasil. Itu adalah hasil. Jadi kita kata apakah yang sebenarnya bila kita ada financial statement ataupun financial report tu tadi, sebenarnya ada pihak-pihak tertentu yang betul-betul mempunyai specific interest kepada angka-angka dan laporan-laporan itu. Jadi hari ini saya bawa kepada perbincangan itu, yang pertama sekali tuan dan puan adalah kepada pemilik bisnes. Laporan kewangan ataupun kata financial reports, financial statements itu sebenarnya orang yang berhak ke atas ni adalah pemilik bisnes tu. Pemilik bisnes ni tuan dan puan, apabila tuan dan puan jalankan dengan lesen enterprise, adalah penama ataupun pemilik yang dalam lesen tu lah. Orang-orang itu ada hak, maksudnya dia ini mempunyai kepentingan untuk melihat laporan keuangan. Itu maksudnya. Kalau lesen enterprise, semua partner dalam tu. Kalau seorang-seorang je lah.
Itu bahagian pertama. Maksudnya pemilik bisnes. Kenapa laporan kewangan ini penting? Yang pertama sekali sebab ada orang ataupun pihak yang ada kepentingan kepada laporan itu. Jadi pertama sekali adalah pemilik bisnes. Siapa pemilik bisnes ni? Okey, kalau lesen enterprise adalah nama-nama yang dalam lesen enterprise. Kalau syarikat PLT adalah pekongsi, nama-nama yang ada pemegang saham dalam syarikat PLT dan Sdn Bhd. Mereka adalah orang-orang yang ada kepentingan, orang-orang agensi ke individu ke yang ada nama sebagai pemegang saham ataupun sebagai pemilik bisnes itu merupakan orang yang ada kepentingan. They have a specific interest. They must be able to see. Maksudnya mereka ada hak untuk melihat, membaca laporan-laporan keuangan, financial statement of the business. The owners. Owners tu siapa? Kalau lesen enterprise, pemilik itulah. Kalau PLT Sdn Bhd, pemegang saham lah. Jadi mereka sebenarnya boleh, kalau dia minta, itu sebenarnya itu dia meminta hak dia. Kalau tuan dan puan tak sediakan laporan kewangan, maksudnya tuan dan puan tidak memberikan yang hak itu kepada yang berhak. Jadi kena ada laporan kewangan tu, kena ada financial report, kena ada financial statement, kerana ada pihak-pihak dan individu yang berkepentingan kepadanya. Yang pertama adalah pemilik bisnes. Pemilik bisnes tu kita lihat kalau enterprise pemilik dia lah. Kalau PLT Sdn Bhd pemegang saham. Jadi kenapa? Kerana pemilik ni dia boleh tahu kedudukan keuangan syarikat. Contoh, kalau saya jadi pemegang saham syarikat, saya tak tahu kedudukan keuangan syarikat. Jadi kalau saya tak tahu, maksudnya apa? Apakah maksudnya? Jadi saya tak tahu hala tuju syarikat tu, saya tak tahu apa keadaan bisnes tu. Jadi mengapa saya perlu jadi pemilik syarikat tu? Itu adalah satu soalan yang perlu disoal sekiranya tuan dan puan menjadi pemilik ataupun pemegang saham dalam syarikat tapi tak menerima sebarang laporan. Saya ada memegang saham dalam beberapa syarikat dan tidak menerima laporan, tetapi out of courtesy dengan rasa atas sebab rasa hormat saya tidak tidak mendesak kepada laporan-laporan ini. Tetapi sampai masanya kita akan lakukan sesuatu lah sebagai pemegang saham. Sebagai pemegang saham, sebenarnya sebagai pemilik dalam syarikat itu kita mempunyai satu kuasa milikan sebagai pemilik. Jadi antaranya adalah kita perlu lihat, perlu tahu apakah financial statement ataupun apakah financial situation, apakah financial status of the company or the business that we own. Apakah situasinya, apakah keadaannya. Jadi sekiranya tuan dan puan adalah seorang CEO syarikat ataupun tuan dan puan sebagai seorang yang mengetuai sebuah syarikat, tuan dan puan kena semak itu adalah hak kepada pemilik. Maksudnya adanya penyata kewangan dan laporan-laporan ni, mesyuarat yang membentangkan laporan ni adalah hak kepada pemilik, hak kepada pemegang saham untuk mengetahuinya. Jadi kena ada benda tu, barulah kita kata kita menunaikan apa yang hak kepada yang hak, kepada yang berhak. Alright, okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah kepada investor. Kepada investor, laporan keuangan ini ataupun menyata keuangan ini sangat penting kepada investor pelabur. Jadi kadang-kadang tuan dan puan, kalau syarikat tuan dan puan tu ada angel investor ataupun ada jenis pelaburan agensi, contohnya katalah Magic ke, ataupun ada agensi-agensi lain ke yang ada melabur dalam perniagaan tuan dan puan tu, investment, ada buat investment dalam perniagaan tuan dan puan, penyata keuangan itu adalah penting bagi mereka. Mereka nak, mereka perlu. Kadang-kadang tuan dan puan mungkin ambil loan daripada agensi, katalah ambil pinjaman. Walaupun mereka tak pegang saham, tapi sebenarnya memberi pinjaman tu mereka adalah salah seorang dikira sebagai antara entiti yang memberi pelaburan yang melabur kepada syarikat tuan dan puan. Tapi kalau agensi kerajaan tu, maksudnya dia konteks tu adalah memberikan, maksudnya dia bagi modal tu tadi kan, yang kita kena bayar balik. Jadi laporan kewangan ni mereka boleh minta untuk memastikan keadaan kewangan syarikat tu. Tuan dan puan, maksudnya bisnes tuan dan puan tu mampu boleh membayar semula, ataupun apakah situasi sekarang memang tak mampu bayar, atau ada situasi yang perlu dibagi yang sepatutnya tuan dan puan pastikan supaya boleh bayar balik semua pinjaman-pinjaman perniagaan. Itu antara contoh kategori yang kedua kita sebut sebagai investor. Ada setengah investor tu dia bukan bagi loan, dia memang pegang saham. Itu jadi pemilik lah, kategori yang pertama tadi. Yang ini adalah investor. Biasanya dia adalah agensi macam bank ataupun agensi-agensi kerajaan yang memang memberikan modal keuangan untuk tuan dan puan, sama ada dia working capital tu tadi, ataupun orang kata initial
capital tadi yang tuan dan puan ambil untuk mulakan bisnes. Jadi tuan dan puan kena ada financial statement ni, kena ada laporan kewangan ni, kerana ada pihak-pihak yang berhak ke atasnya. Kalau kita tak sediakan, kita tak buat, maksudnya kita menafikan hak mereka untuk dapatkan laporan-laporan tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, pihak pengurusan. Pihak pengurusan maksudnya ada management team lah. Ada management team. Management team bukan semua, dia ada kategori. So kalau tuan dan puan mengurus syarikat, tuan dan puan akan ada top level management kan, middle level managers kan, frontliners managers, and then you punya support team. Jadi di bahagian atas tu, top managers tu sepatutnya mereka dapat melihat laporan kewangan ini supaya mereka dapat menilai prestasi perniagaan dan aktiviti yang mereka buat. Jadi laporan kewangan ni bukan untuk owner sahaja tuan dan puan, mesti dibentangkan juga dalam mesyuarat pengurusan. Dia bukan kepada semua staff. Laporan kewangan tak dibentangkan kepada staff operation tetapi laporan kewangan itu dibentangkan di bahagian pengurusan syarikat. Jadi laporan-laporan ini dibawa, jadi ada keputusan-keputusan yang perlu dibuat, sama ada dalam mesyuarat ahli lembaga pengarah, ada keputusan-keputusan tertentu, adakah patut bayar dividen. Itu adalah perkara-perkara yang perlu ada untuk pihak pengurusan buat keputusan. Mesti ada laporan kewangan. Jadi kalau selama ni tuan tak ada laporan kewangan, on what basis do you make decision to pay bonuses, to pay dividend? On what basis do you do that? Ikut suka-suka ke? Jadi itu sebenarnya tuan dan puan mesti ada laporan keuangan ini. Jadi antaranya seperti mana kita nak mempertimbangkan new investment. Okey, nak buka cawangan baru. Okey, nak ambil stok baru dari Amerika, nak ambil stok baru daripada China contoh. Jadi semua keputusan-keputusan ni dibuat oleh pihak pengurusan. Jadi pihak pengurusan bila nak buat keputusan, dia kena ada financial statement. Dia kena ada laporan kewangan. Laporan-laporan ni akan menunjukkan, contoh kan, akan menunjukkan laporan inventory, akan menunjukkan berapa keadaan stok syarikat. Jadi semua ini yang melibatkan keputusan-keputusan perniagaan dibuat oleh pihak pengurusan berdasarkan financial statement ataupun kita sebut sebagai laporan kewangan. Jadi kalau tak ada laporan kewangan, macam mana tuan dan puan buat decision selama ni? Jadi kalau katalah ada kesilapan, ataupun kita kata kita tak dapat hasil daripada perniagaan kita tu macam yang kita hendakkan itu tadi, kemungkinan tuan dan puan perlu semak semula. Jadi pihak pengurusan, mereka juga adalah pihak yang ada specific interest kepada penyata kewangan syarikat. Jadi sebenarnya saya dah bawa kepada perbincangan ni tiga ni tadi. Jadi antaranya yang saya sebut tadi, yang pertama sekali adalah untuk pemilik. Yang kedua tadi adalah untuk investor. Jadi sebenarnya dalam investor tu tadi yang kata dalam konteks pelaburan tadi, saya dah discuss juga tentang satu lagi entiti yang berkepentingan, iaitu orang yang bagi modal, iaitu pembiaya ataupun bank. Mereka juga perlukan laporan kewangan ni tuan dan puan. Jadi kalau investor ni kita kata kita dapat meyakinkan pelabur, tapi pelaburan itu masuk dalam dalam bentuk-bentuk yang berbeza. Jadi antaranya yang memberi modal tu tadi, antaranya adalah pembiaya dalam bentuk bank, dalam orang kata dalam berbentuk agensi, sama ada agensi macam PNB ke Mara ke Tekun ke semua tu, ataupun bank-bank. Jadi mereka ni juga perlu laporan kewangan. Dan yang seterusnya, yang ketiga adalah pihak pengurusan dalam syarikat tu sendiri. Jadi tuan dan puan, laporan kewangan ni bukan untuk CEO saja, bukan untuk owner sahaja, dia untuk pihak pengurusan. Jadi kalau kita kata bahagian yang menguruskan purchasing, yang menguruskan kemasukan stok keluar masuk, nak buat decision tu, sepatutnya dia ada akses kepada laporan kewangan. Bahagian pengurusan level pengurusan managers, top level managers yang menguruskan bahagian HR, dia pun sepatutnya nampak angka-angka ini supaya dia tahu produktiviti orang-orang yang diurus tu sebagai HR manager tu bagaimana dia nak optimumkan supaya membantu kepada kenaikan syarikat tu tadi. Jadi kalau dia tak pernah nampak laporan kewangan manager-manager ni, jadi macam mana sebenarnya mereka buat keputusan? Adakah dia hanya ikut arahan tuan dan puan sebagai CEO? Okey, ambil staff dia pun ambil, okey, buang staff dia pun buang. Adakah orang macam itu sahaja yang wujud dalam syarikat tuan dan puan, ataupun tuan dan puan sebenarnya dah mengambil orang-orang masuk dan mereka akan cakap, puan, kalau nak ambil staff lagi, saya kena tengok bajet. Maksudnya dia kena tengok ada laporan kewangan, saya kena tengok keadaan keuangan, setakat mana dan berapa banyak dan berapa capacity allocation yang perlu saya letakkan untuk bajet mengambil lagi sales team untuk tahun 2021 contoh. Jadi HR manager tu boleh cakap macam itu. Jadi kalau tuan dan puan tak bagi manager tuan dan puan ni, top level manager ni, untuk akses kepada laporan kewangan, dia pun tak boleh buat apa-apa.
Jadi tuan dan puan yang pentinglah semua nak buat keputusan sendiri. Lepas tu tuan dan puan tengok laporan kewangan tu sendiri-sendiri. Pun tak boleh. Dia kena top level managers tu kena ada akses kepada laporan kewangan. Jadi dia boleh buat keputusan. Kalau katalah tuan kata rancangan ni nak buka satu branch baru, contoh. Jadi orang di bahagian kewangan dah tahu. Orang bahagian HR dah tahu. Orang bahagian operasi pun dah tahu. Orang bahagian sales marketing pun dah tahu. Jadi dia nampak macam mana dia boleh contribute kepada tuan dan puan punya mission dan vision syarikat tadi tu. Objektif yang tuan dan puan nak capai untuk tahun 2021. Jadi financial statement, laporan kewangan ni tuan dan puan bukan hanya untuk nak bayar cukai lah, nak beli bangunan lah, bukan. Nak ambil loan lah, bukan. Itu adalah hasil, result. Tapi sebenarnya tujuannya utama itu adalah untuk ada kontrol. Bila ada kontrol kepada bisnes kita tu, jadi maksudnya kita memenuhi keperluan akses kepada maklumat-maklumat kewangan syarikat kepada pihak-pihak yang berkenaan, yang dapat membantu untuk menaikkan perniagaan kita. Jadi kita dah sebut pemilik itu sendiri atau pemegang saham, dia ada specific interest, kemudian investor, kemudian pihak pengurusan, dan yang keempat termasuk tadi agensi pembiaya. Maksudnya agensi-agensi yang bagi duit lah untuk modal tu tadi. Saya dah discuss yang ni 4. Sebenarnya dan untuk syarikat-syarikat besar, untuk syarikat besar, biasanya vendor ataupun supplier pun sebenarnya dia akan tengok keadaan kewangan syarikat sebelum nak deal kontrak. Tapi ini untuk yang besar-besar lah. Kalau katalah deal kontrak tuan dan puan mungkin setakat kontrak 2-3 ribu, mungkin dia tak tengok pun. Tapi kalau kontrak itu sampai bernilai 1 juta, 2 juta, 3 juta, dia akan tengok. Dan semua laporan ni, keuangan ini, itu yang mereka akan ambil dan beli dari SSM, terutamanya syarikat Sdn Bhd. Kalau deal supply besar-besar kan, kalau tuan dan puan ambil supply besar-besar, dia akan nakkan syarikat Sdn Bhd supaya dia boleh beli penyata kewangan syarikat tuan dan puan tu. Itu bezanya tuan dan puan. Itu bezanya cara kita melihat kenapa penyata kewangan tu penting. Jadi kalau kita ada hajat nak pergi ke luar negara, nak dapatkan deal, nak secure deal yang besar-besar, kita tak boleh run business dengan enterprise saja. Jadi kita kena tengok strategi kita tu. Kita bukan tukar Sdn Bhd, bukan tukar PLT tu suka-suka sebab nak turunkan cukai sahaja, bukan. Dia sebenarnya adalah untuk kita ada full control in our business to make best decision to achieve our goal. Jadi apa goal tuan dan puan? Jadi macam itulah. Jadi tuan dan puan, ini semua adalah bergantung kepada apa yang tuan dan puan nak capai dalam bisnes masing-masing. Betul, kita nak capai kecil, nak capai besar, tak ada salahnya. Tak ada betul, tak ada salah tuan dan puan, kita tetapkan. Tetapi yang betul adalah proses-proses yang betul tu kena buat. Jadi orang kata trust the process, betul lah tu. Dan antara proses yang perlu ada adalah pengurusan keuangan yang betul. Jadi buat. Walaupun kita kata bisnes kita masih kecil sekarang, buat dulu. Mulakan dengan documentation, mulakan dengan cash book record, mula dulu. Mulakan dengan satu sistem yang simple dulu, buat. Jadi itu akan membolehkan kita bergerak ke hadapan. Kalau memang kita rasa kita nak gerak setakat L sahaja, tak nak pergi Z, tak apa, L sahaja. That's your decision. Tak apalah, L sahaja. Tapi tuan bergerak. Kan? Katalah tuan dan puan kata nak pergi sampai Z, nak habiskan, kemudian nak pergi tempat lain, go ahead. Tapi yang penting, as you mention, you want to trust the process, do it. Jadi mesti ada financial statement, mesti ada recording, mesti ada documentation. Bermula dulu dengan perkara-perkara basic, insya-Allah tuan dan puan kita akan dapat bergerak. Jadi tak kira lah kalau macam saya pun, saya tak ada set satu goal business yang sampai nak pergi nak import export, tak ada. Jadi itu semua bergantung kepada apa rancangan kita masing-masing. Tetapi sekiranya tuan dan puan dah tahu apa yang nak pergi ke mana tu, buat dan teruskan, insyaAllah. Jadi financial statement tuan dan puan ada pihak-pihak yang berkepentingan. There will be a specific parties or individuals that have specific interest for our financial statement, for our business financial statement. So we must have it. Kita mesti ada. Alright, jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih kepada yang menyertai sesi ini. Tuan dan puan boleh juga menonton video ini di channel YouTube Nur Aminah Omar, dan saya akan siarkan juga di page Live Track Learning Resources official FB page untuk untuk syarikat. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.